هيا نتعلم اللغة العربية معا. السلام عليكم يا التلاميذ، كيف حالكم؟ إن شاء الله الحمد لله بالخير. طيب، في هذا اليوم سندرس اللغة العربية للصف الثاني في الموضوع جسم السالم. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 2 dalam tajuk Jismi Salim, iaitu tubuh badan yang sihat. Baik, pada minggu lepas fil usbu'il madhi kita dah belajar tentang ismul isyarah. Masih ingat tentang ismul isyarah yang kita belajar? Apa itu ismul isyarah? Iaitu kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk fil lughatan Arabiyah? Ismul isyarah. Apa yang dikatakan ismul isyarah? Ismul isyarah mempunyai dua bahagian yang kita belajar sebelum ini. Haza dengan hazihi. Mungkin kamu dah lupa. Jom tengok balik sudutan video yang lepas. Jom. Kata tunjuk yang kita nak belajar hari ini tanqasimu ila qismain, terbahagi kepada dua, iaitu haza dengan hazihi. Di dalam tajuk Jismi Salim kita menggunakan hazihi untuk perkataan yang mempunyai sepasang. Jom kita tengok perkataan. Kita tengok perkataan yang pertama, hazihi rijlun. Hazihi rijlun bermaksud ini kaki. Hazihi yadun. Hazihi yadun bermakna ini tangan. Hazihi uzunun, ini telinga. Hazihi ainun bermaksud ini mata. Hazihi asnanun bermakna ini gigi. Hazihi katifun, ini bahu. Sekarang kita pergi kepada perkataan haza. Ismul isyarah bermakna ini juga haza. Dia digunakan untuk muzakkar. Haza khadun bermakna ini pipi. Haza famun bermakna ini mulut. Haza lisanun bermakna ini lidah. Baik, haza batnun. Haza batnun maksudnya ini perut. Baik, haza ra'sun. Haza ra'sun bermakna ini kepala. Haza sya'run. Haza sya'run bermakna ini rambut. Dan haza anfun. Haza anfun bermakna ini hidung. Jadi Ustaz harap kamu dapat membezakan penggunaan kedua-dua ismul isyarah, iaitu kata tunjuk ini. Baik anak-anak, macam mana? Sudah ingat? Haza dan hazihi. Macam mana penggunaan haza dan macam mana penggunaan hazihi? Okey, Ustaz terangkan sikit. Haza digunakan untuk muzakkar, iaitu siapa? Lelaki. Hazihi digunakan untuk muannas, iaitu perempuan. Baik, pada hari ini kita still akan belajar lagi tentang ismul isyarah. Haza, hazihi. Cuma pada hari ini kita akan belajar tentang hiwar. Kita akan belajar tentang hiwar. Apa makna hiwar? Hiwar bermakna perbualan. Perbualan. Baik, macam mana penggunaan ismul isyarah haza wa hazihi fil hiwar dalam perbualan? Jom kita belajar tentang perbualan yang menggunakan haza terlebih dahulu. Haza kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu sebagai contoh haza ra'sun, haza sya'run, haza batnun, haza anfun. Jadi banyak lagi yang kita belajar pada minggu lepas. Jadi Ustaz harap minggu ni kamu belajar macam mana untuk kita melontarkan pertanyaan. Baik, macam mana tu? Jom Ustaz terangkan. Okey, sekarang kita akan tanya, apa ini? Apa ini? Haza tu maksudnya ini. Kita nak letak apa kat depan? Kita nak letak apa tu? Fil lughatan Arabiyah, ma. Ma. Jadi sebutan penuh dia berbunyi ma haza. Apa ini? Ma haza. Kalau kita nak ajukan
soalan ma haza. Ma haza boleh diajukan soalan itu kepada haza sahaja. Faham? Ma haza. Jadi perkataan-perkataan yang menggunakan haza, kita boleh jawab sebagai contoh haza ra'sun. Ini kepala. Ma haza, kita pun mesti jawab haza ra'sun. Ma haza, haza sya'run. Ma haza, haza batnun. Ma haza, haza anfun. Jom Ustaz tunjukkan video. Senang untuk kamu faham. Bila orang tanya, kamu kena jawab. Ataupun bila kamu tanya, orang akan jawab macam mana. Jom. Ma haza, haza khaddun. Ma haza, haza khaddun. Ma haza, haza fammun. Ma haza, haza fammun. Ma haza, haza lisanun. Ma haza, haza lisanun. Ma haza, haza batnun. Ma haza, haza batnun. Ma haza, haza ra'sun. Ma haza, haza ra'sun. Ma haza, haza sya'run. Ma haza, haza sya'run. Ma haza, haza anfun. Ma haza, haza anfun. Baik anak-anak, sudah faham? Mafhum tentang penggunaan haza? Bila haza, jawapan dia haza. Bila orang tanya ma haza, jawapan dia mesti haza kat depan. Faham? Jadi Ustaz harap kamu dapat menguasai pertanyaan dalam perbualan al-hiwar bila diajukan perkataan ma haza. Jadi kamu pun jawab haza ra'sun. Mafhum? Ma haza, haza anfun. Faham? Sebagai contoh. Baik, khalas untuk haza. Jadi Ustaz harap kamu faham tentang as-su'al wal ijabah, tentang soalan dan jawapan. Bila diajukan ma haza, kena jawab haza kat depan dengan perkataan yang melambangkan muzakkar yang digunakan ismul isyarah sebagai haza. Mafhum? Baik, insya-Allah fahimtum. Baik, khalas haza. Al-an kita masuk pula kepada hazihi. Jadi sama juga dengan haza tadi, cuma yang ni berbunyi ma hazihi fi soal. Dalam soalan dia berbunyi ma hazihi. Jadi al-ijabah dia, jawapan dia hazihi, baru perkataan. Jadi sama juga dengan perkataan haza tadi, bila diajukan ma hazihi, kena jawab hazihi. Sebagai contoh, ma hazihi, hazihi katifun. Ma hazihi, hazihi rijlun. Ma hazihi, hazihi ainun. Ma hazihi, hazihi uzunun. Faham? Hazihi digunakan untuk apa? Anggota badan yang mana? Yang sepasang. Kena ingat tu. Jadi jom Ustaz tunjukkan secara terperinci penggunaan as-su'al dan al-ijabah fi lughatan Arabiyyah yang berkaitan dengan jismi salim ataupun a'dha'ul jismi. Ma hazihi, hazihi rijlun. Ma hazihi, hazihi rijlun. Ma hazihi, hazihi yadun. Ma hazihi, hazihi yadun. Ma hazihi, hazihi uzunun. Ma hazihi, hazihi uzunun. Ma hazihi, hazihi ainun. Ma hazihi, hazihi ainun. Ma hazihi, hazihi asnanun. Ma hazihi, hazihi asnanun. Ma hazihi, hazihi katifun. Ma hazihi, hazihi katifun.
Tayyib, mafhum, khalas. Tayyib anak-anak, mafhum tentang penggunaan ma hadhihi. Ustaz harap kamu dapat membezakan penggunaan ma hadhihi dengan ma hadza. Bila pertanyaan berbunyi ma hadhihi, kita kena jawab hadhihi kat depan. Sama juga dengan hadza. Bila pertanyaan berbunyi ma hadza, kita mesti jawab hadza kat depan. Mafhum? InsyaAllah fahim tum. Jadi ustaz harap kamu dapat menguasai as-su'al wal ijabah tentang ismul isyarah, ma hadza dan ma hadhihi. Dalam tajuk ismis salim ni. Tayyib, mafhum? InsyaAllah fahim tum. Tayyib anak-anak, untuk tugasan iftah al-kitabul ansyitah fi safhah 63 wa 68. Tayyib, buka muka surat 63 dan 68. Kamu buat soalan tersebut, buat tugasan tersebut, kemudian hantar kepada ustaz melalui Telegram seperti biasa. Lagi sekali ustaz harapkan kamu dapat kuasai tentang as-su'al wal ijabah yang menggunakan ismul isyarah ma hadza. Jawapan dia haza kat depan, baru subjek ataupun objek. Dan yang ma hazihi, jawapan dia mesti hazihi kat depan, baru subjek ataupun objek. InsyaAllah, saya harap kamu dapat kuasai ma haza dan ma hazihi. Ma makna ma haza, sekali lagi, ma haza bermakna apa ini. Apa maksud ma hazihi? Sama juga, apa ini. Baik, insya-Allah faham tu. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat kuasai dan faham tentang apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni, serta dapat menguasai bahasa Arab dengan baik dan fasih, insya-Allah. Jadi itu saja ucapan Ustaz, man jadda wajada, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasil atau percaya, insya-Allah. Tayyib, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalamah.